Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah mengizinkan untuk kita bertemu. Terima kasih kepada pengurusi surau kita, tuan-tuan imam, para ahli jadual kuasa surau, tak dilupakan para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, sahabat-sahabat saya orang muda. Mudah-mudahan kita semua berada dalam riayah, yakni lindungan Allah Subhanahu wa taala hatta ketika kita bertemu ataupun kita berdepan dengan ujian demi ujian. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara kita semua daripada mudarat yang mungkin akan menyusahkan kita untuk melakukan amal kebajikan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya minta maaf banyak-banyak. Tu je boleh cakap. Cuma saya tengok muka, ada yang boleh terima, ada yang macam tak boleh terima. Tak boleh terima, lepas ni kita repeat balik lah, no? Saya minta maaf tuan-tuan. 6 suku saya gerak daripada Bangi. 6 suku nak bagi sampai pukul 7. 2 kemalangan besar dalam perjalanan nak sampai. Jam. Tengok jam, oh dah lagi 7 suku sampai. Okey. Mesej dekat sahabat kita. Tak apa ustaz, relax. Sampai kat Tus Tawang pukul 7. Mesej, Allah jam pula sini. Tak apa ustaz, relax. Relax lagi. Daripada pukul 7 sampai pukul 8 di situ saja. Jenuh habis dah sikit, saya keluar habis dah. Alhamdulillah, yang penting Allah membawa dan mengizinkan untuk majlis kita pada malam ini. Saya minta maaf banyak-banyak kepada sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan puan-puan terpaksa tunggu. Dan kita ambil masa sikit lah, Sepatutnya kita berhenti isyak. Jadi malam ni kita berhenti lebih kurang pukul 11.30 lah, lebih kurang. Mana boleh kan? Syarat daripada Jabatan Agama Islam pukul apa? Pukul 10. So kita berhenti lah awal sikit. Lega, nak makan lagi ni ustaz pula. Tak apalah, kita berhenti awal sikit insya-Allah. Baik. Tuan-tuan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak berbicara tentang jaminan syurga. Ringkasnya begitu sebab masa kita tak mengizinkan untuk kita panjang. Sahabat rahimakumullah sekalian, bila sebut tentang jaminan syurga, apa yang perlu kita tahu ialah syurga itu adalah salah satu yang semua manusia, terutama yang namanya muslim, mukmin, mengharapkan untuk kita berada dan kita memperolehi syurga. Syurga ni apa? Tempat yang akan kita duduk, tempat yang akan kita diam selama-lama. Segala kemewahan di dunia ada di syurga, bahkan lebih daripada itu. Di sini kita terpaksa bersusah payah, tempuh rintangan, datang kuliah agama, datang surau, datang masjid, dengar pula, bukan takat celoteh, kena pula teguran, nasihat lagi. Tazkirah ni bukan main lawak, tuan-tuan. Betul tak? Hak semalam Raja Lawak betul. Tuan-tuan tengok gelak sampai keluar busi, gelak, tak apa. Tapi tazkirah dia bukan benda nak lawak, dia adalah teguran. Tapi kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberikan nilai manfaat kepada orang beriman. Beruntung. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan puan-puan, majlis ilmu berapa kerat, berapa orang kita boleh bilang. Ni nasib panggil Nabil Ahmad Ustaz. Cuba kalau panggil Nabil Ahmad sahabat saya, orang Nesmilan, berapa ramai? Tak payah cerita, tak payah keluar poster je, gambar dia kan. Sebab saya biasalah, nama sama kan, cuma rupa lain. Dia handsome pada saya sikit, sebab tu dia masuk Raja Lawak. Saya ni handsome banyak daripada dia, sebab tu saya tak masuk. Cukuplah apa yang ada. Baik, tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian,
Bererti syurga itu sudah pasti kita akan perolehi kalau kita sebagai seorang Muslim. Tiket ataupun pengesahan kita untuk dapat syurga sudah pasti kita adalah seorang yang meletakkan diri kita sebagai hamba Allah sepenuh masa. Yakni kita telah mengangkat kalimah syahadah, berarti telah penyaksian itu menjadikan jalan kita mudah untuk kita memperoleh syurga. Macam saya nak datang sini, apa syarat yang membolehkan saya datang sini? Adakah kerana saya orang Negeri Sembilan? Tak juga, saya orang Perlis. Adakah saya orang JAKIM boleh datang senang-senang sini? Pun tak boleh. Sekarang dalam tempoh sekarang, maksudnya kena ada surat rentas negeri. Faham? Kan begitu juga dengan syahadah. Tapi syahadah jauh berbeza lah. Nilainya cukup besar. Bukan hanya mendapat syurga, tetapi di situlah nak menunjukkan bahawa kita adalah hamba Allah sepenuh masa. Tetapi bukan syurga itu jalannya mudah untuk kita memperolehinya. Walaupun kita bergelar Muslim, ya, ada satu hadis yang panjang, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, menceritakan perihal lelaki terakhir berada di dalam neraka, keluar setelah menerima hukuman-hukuman dia, keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Dia bertanya kepada Allah, aku adalah orang yang terakhir masuk syurga ni, ada tak tempat untuk aku? Kata Allah, kamu tengoklah seluas mata memandang, itulah syurga bagi kamu. Berarti apa? Orang yang terakhir pun mendapat syurga yang hebat. Tapi jangan pula, tak apa lah, macam tu aku kot no. Jangan. Umar pun bimbang, takut-takut dia adalah orang yang terakhir masuk syurga. Kita hari ni jauh beza lah dengan sahabat, kan? Nak kenang Rasulullah pun, bab sunnah pun ada benda yang kita khilaf dan bergaduh. Ini kan pula nak cerita tentang kita yang jauh daripada kehidupan Nabi. Mudah-mudahan malam ini kita nak cerita tentang jaminan syurga untuk kita memperolehi syurga itu dengan mudah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, sahabat saya menguruskan jenazah COVID. Dia menguruskan jenazah terutama yang melibatkan COVID di wilayah Persekutuan. Dia ajak saya pergi, tapi keadaan tak berapa nak mengizin. Cuma saya banyak dengar cerita daripada dia, sedih ya. Kalau tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang terkena dengan penyakit ini, ahli keluarga tak boleh dekat. Betul? Sedih tak? Sedih kan? Nak ziarah tak boleh. Tambah pula adik-beradik terdekat kita nak cium, kan? Nak bawa dia sampai ke liang lahat tak boleh, kan? Itu SOP. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kalau di dunia kita rasa sedih kerana terpaksa berpisah terlebih awal, jangan sedih lagi, sebab di syurga kita boleh bertemu. Sebab tu kita nak minta sama-sama kita tengok malam ni, apa jaminan yang akan kita perolehi kalau kita boleh buat, insya-Allah kita akan dapat syurga. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, hadis ini saya bawa, saya tengok keterangan daripada beberapa riwayat. Antaranya Imam Ahmad yang meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Al-Hakim dalam mustadraknya menyusun bahawa kedudukan hadis ini sahih. Maksud hadis sahih, hadis ini sabit dengan Nabi. Hadis ini boleh dijadikan hujah. Hadis ini boleh dijadikan sebagai dalil, panduan dan amalan kita dalam kehidupan. Disebut oleh sahabat Nabi iaitu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit telah meriwayatkan hadis ini yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Admanu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah." Kata Nabi SAW, berilah jaminan kepada aku daripada diri kamu. Admanu li sittan min anfusikum, beri jaminan daripada diri kamu. Sittan, 6 perkara. Adman lakumul jannah, aku boleh bagi jaminan kamu akan dapat syurga. Maksudnya tuan-tuan, Nabi bukan cakap kosong. Nabi sebut kalau kita boleh buat 6 perkara ni, kalau kita boleh amal, kita boleh jaga, kita boleh buat betul-betul, insya-Allah jaminannya syurga. Macam kita nak beli kereta lah, nak beli rumah, kan? Bukan boleh beli mudah-mudah. Sahabat saya baru ni beli rumah banglo dekat Putrajaya. Saya tanya dia, berapa ratus ribu Ustaz? 1.3 million. Saya rasa kena 10 kali ceramah sehari kot, mungkin boleh cover lah. Saya Ustaz Don lain lah kan, siapa lagi, Syamsul Debat lain lah, mereka taraf mereka lain, okay? Tapi tak apa, nak tunjukkan rezeki dia dapat 1.3 juta rumah di Putrajaya.
Saya kata, ustaz mahal sangat, ustaz tak membazir ke? Dok, perancangan saya 10 tahun akan datang, rumah 1.3 akan jadi 4 million. Lepas tu saya pindah, orang beli pula. Saya belilah rumah lain pula. Masya Allah, tak apa, itu jaminan dia. Sebab dia nak beli rumah tadi, nak dapat kebahagiaan. Tetapi saya tanya dia, ustaz, mudah boleh tak? Saya kena cari penjamin yang boleh memberikan jaminan kepada pihak bank. Kalau apa-apa jadi pada diri saya, penjamin ni akan tanggungjawab. Maksudnya bukan mudah untuk kita cari penjamin. Hatta kita pun minta tolong adik-beradik. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu kan, saya ingat pak-pak menekan dulu, main-main jumpa dengan mak nak minta jadi penjamin. Kita pun tak tahu penjamin tu apa. Lama-lama bila besar baru tahu. Mak kita yang kita kerja apa? Government, kerja kerajaan. Mak cik, pakcik kita tu orang kampung kan, buat sawah bedah, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli motor, tak mampu. Kena ada penjamin, main dan jumpa mak ayah. Tapi ialah adik-beradik insya-Allah selamat. Berarti penjamin ini adalah satu jaminan yang kuat untuk kita memperolehi sesuatu. Nabi sebut kepada kita, kalau ada 6 perkara ni boleh kita lakukan, insya-Allah jaminannya syurga. Mudah tuan-tuan, mudah. Dengar, faham, amal. Itu syarat dia. Pertama kata Nabi apa dia? Asdaqu idza haddatstum. Pertama, asdaqu idza haddatstum. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tak apa, saya baca dulu. Tak lagi kita tulis. Saya faham dulu. Tak laju sangat. Dalam TV dia keluar skrin tu kan. Saya pun faham, tak apa. Kita tulis kod Melayu. Kod tulis asdaqu, ASDAQU, asdaqu. Tak apa, nanti dulu lepas ni kita tulis dalam bahasa Arab. Tak apa. Bagus, orang nak mengaji ni dia macam-macam cara. Cuma saya nak pesan, kalau hadis bolehlah nak tulis dalam bahasa Melayu tu, kod nak kita baca. Tetapi Quran tolong baca dalam tulisan Arabnya. Bimbang-bimbang takut salah, ya. Sebab apa? Sebab saya pernah duduk di satu cawangan di JAKIM. Saya duduk di kawalan media. Kan pernah tuan-tuan jumpa, puan-puan jumpa Quran yang pembelajaran menerusi tulisan Rumi. Bismillah, dia bawah tu tulis BISMILLAH kan. Jadi dia kata konsep pembelajaran dengan mudah. Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW selama hampir 23 tahun bertadarus, bertalaki dengan malaikat Jibril. Betul tak? 23 tahun Nabi terima wahyu daripada Allah menerusi Jibril, dengar. Kemudian Nabi tadarus setiap kali Ramadan. Nabi tadarus 2 kali, khatam 2 kali bersama dengan Jibril. Berarti Nabi bukan jalan-jalan orang pun bertadarus dengan Jibril. Kita dengan Quran yang mudah, tak mengaji dengan ustaz-ustazah. Tak betul. Maksud kita dalam konteks pembelajaran, kami di JAKIM KDN memang tak sahkan, memang tak buat kesahan. Kalau ada kandungan Quran itu kita akan rampas. Maaf sebut ni dalam akta. Ada dalam akta. Aku tahu ustaz garang lah. Memang garang. Bab ni memang garang. Sebab tu bab filem-filem pun saya tapis dulu. Munafik. Saya bukan munafik lah, cerita tu munafik. Macam-macam babak. Terutama ketika babak ni, cerita sikit tak masuk lagi ni. Tampak gayanya 2 jam kita ni no. Baik, antaranya babak tu apa, Nabilah tu kan, Nabilah Huda kan. Dia ada sebut bahasa Arab. Dia bukanlah teks pemujaan. Tapi orang kita ni dia kan fanatik. Dia dengar bahasa pelik-pelik tu dia hafal. Kan? Apa? Pelawak. Contoh. Padahal tak ada apa-apa pun. Dia buat jadi konsep dia. Kita bimbang, masyarakat kita dengar dia seolah-olah ini adalah satu seruan kepada makhluk-makhluk halus. Sedangkan makhluk halus tak payah panggil, dia boleh main. Kan? Betul tak? Kita tak perasan makhluk halus tu. Saya nampak ni kiri kanan kita ni ada banyak ni. Kita tak perasan. Sebab tu penuh ni kita punya majlis ilmu ni. Tak apa, tak bimbang kan. Makhluk namanya tak. Allah juga yang mencipta, Khalik yang bimbang. Baik. Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita tengok benda yang tak betul, kita akan bagi pandangan. Okey, balik kita cerita kita tadi. Pertama, asdaqu idza haddatstum. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Yang keempat, wa ghaddu absarakum. Yang kelima, wahfazu furujakum. Yang keenam, wa kufu aydiyakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 perkara. Pertama,
Asdaqu idza haddastum. Membenarkan apa yang kita cakap. Membenarkan apa yang kita cakap. Satu. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tunaikan apa yang telah kita janji. Tunaikan apa yang telah kita janji. Yang ketiga, wa addu idza tumintum. Laksanakan apa yang telah diamanahkan. Dah kan? Yang keempat, wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kita. Yang kelima, boleh sempat? Tak sempat kita ulang lagi. Tak apa, 2 jam, no problem. Kan? Yang kelima, waghaddu absarakum. Tundukkan pandangan kamu. Dan yang keenam, wakufu aidiyakum. Tolong jaga ataupun kekang tangan kamu. Tangan kita ni tolong kekang, maksudnya tolong jaga, tolong apa orang panggil ni istilahnya? Jangan kita kawal tangan kita. Kawal tangan kita. Itu maksud Nabi dalam hadis ini. Tafsirannya panjang. Cuma Nabi sebut 6 perkara ni, sahabat-sahabat dengar boleh faham. Tuan-tuan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, sebelum saya ulas hadis ini, kita tengok perawi hadis dulu. Sebab kadang-kadang masa saya mengaji di Al-Azhar, guru saya antara yang telah meninggal dalam 2 tahun lepas, dia sebut, dia ceritakan tentang perihal perawi. So bila kita nak dengar hadis tu, kita akan rasa seronok. Sebab kita tahu siapa yang meriwayatkan hadis. Macam malam ni lah, siapa yang menyampaikan ceramah? Ustaz Nabil. Ustaz Nabil yang mana satu Banyak sangat Nabil ni. Oh, Nabil yang dalam forum perdana tu. Jadi bila dia masuk dalam forum perdana? 25 hari bulan ni saya buat live. Tu saya cerita anak-anak nak tengok Ustaz Nabil mana satu. Dulu tilawah interaktif. Dulu. Sekarang ni dalam forum perdana. Berganti-gantilah dengan Ustaz Hariri, dengan Ustaz Rizal, Ustaz Zakaria, berganti-ganti. Okey. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi. Daripada kabilah ataupun daripada kaum Khazraj. Khazraj ni muhajirin ke Ansar? Allah, Ustaz tanya celah-celah ni. Oh tu dah lah tak makan malam lagi. Doyan pun tak kena lagi. Kan, kambing golek pun tak tahu malam ni ada ke tak. Sebut bilah kuat ada. Tak faham sudah. Faham, alhamdulillah. Sahabat rahimakumullah sekalian. Baik. Ubadah bin Samit daripada kaum Khazraj. Khazraj adalah daripada kaum besar yang disebut sebagai Aus dan Khazraj. Duduk di mana? 2 kabilah Arab yang sering bergaduh. Saban masa, saban tahun, beratus-ratus tahun jumpa dia bergocok. Orang Kelantan kata gocok. Orang Negeri Sembilan kata apa? Sengketa. Bahasa standard sengketa. Orang Negeri Sembilan ni. Saya sebab Negeri Sembilan ni saya rapat dengan pengarah Jabatan Agama Islam, Ustaz Zaidi. Ustaz Zaidi dulu ex bos saya di bahagian dakwah dulu. Tiap-tiap pagi mesti dapat mutiara ilmu daripada dia. Siap buat kelas lagi kami. Ustaz setiap hari Rabu buat kelas pagi. Best. Tapi bila dah dia berpindah, sedih. Kan dulu dia saat masuk dalam apa? Petang-petang tu kan? Aqaid ilmu aqaid kan. Tak apalah. Sonok sahabat-sahabat, orang Negeri Sembilan, orang hebat-hebat, masya-Allah. Baik. Kita tengok balik. Aus Khazraj, 2 bangsa Arab yang sering bergaduh. Dia daripada kabilah ataupun daripada puak Ansar. Sebab Muhajirin dia daripada Quraisy. Ansar yang besarnya adalah Aus dan juga Khazraj. Datangnya Islam, bersatu. Baik. Apa yang berlaku ialah dia di antara orang yang awal meletakkan kepercayaan dan menyerahkan dirinya untuk bersama dengan Nabi dalam Bai'atul Aqabatil Ula. Dalam Bai'ah Aqabah yang pertama. Dia di antara 12 orang yang datang berjumpa dengan Nabi, buat perjanjian. Pada Aqabah yang kedua dia juga datang, menyatakan tentang perihal dia akan bersama dengan Nabi SAW. Okey, apa yang berlaku ialah dia seorang pemuda yang memang ada prinsip. Dia daripada kaum Khazraj. Keluarga dia ada buat perjanjian dengan Bani ataupun dalam kita kata kaum Yahudi yang duduk di Madinah. Ada Yahudi duduk Madinah? Ada tak? Lah ni ada lagi? Oh ni tak ada dah. Dulu ada. Main mana orang Yahudi ni? Pelik tengok tau.
Dan sahabat Ansar macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Macam mana beli Yahudi dari Madinah? Ha? Panjang tuan-tuan, panjang. Kalau cerita malam ni tambah sejam lagi. Tak jadi. Kita sembang kemudian. Maksudnya dia daripada bumi Syria mai ke Madinah. Panjang cerita tuan-tuan, panjang cerita dia. Pendek ceritanya, mereka duduk tunggu Nabi. Tu ketibaan. Sebab mereka duduk sangka Nabi terakhir daripada puak dia, Bani Israel. Mudah-mudahan. Tiba-tiba dah daripada suku Zakat Quraisy. Baik. Ada terikat perjanjian keluarga dia dengan satu kaum Yahudi yang namanya Qainuqa. Yang mana pada awal ketibaan Nabi, tuan-tuan pun baca sejarah, Nabi sampai ke Madinah, yang Muslim memang gembira. Yang masih lagi duduk atas pagar ni, kan, nak tengok ketibaan, betul ke Rasulullah ni, Muhammad ni Rasulullah, pesuruh Allah, dia masih lagi ragu-ragu. Datang juga nak tengok Nabi. Bahkan kelompok lain Yahudi yang menanti daripada bumi Syria mai ke Madinah, tunggu Nabi. Mereka menerima hakikat bahawa Nabi memang bawa satu nilai keseragaman. Tak ada lebih. Maksudnya dia bawa Islam itu untuk menyamaratakan dan meletakkan nilai perpaduan nombor satu. Dia pun setuju. Jadi aman damai. Sehinggalah tercetusnya perang Uhud sampai ke perang Badar, ke perang Uhud. Berlaku pergolakan dalam kaum Yahudi tadi, yang Qainuqa ni. Kalau tuan-tuan baca perang Khandaq, ketika orang Islam, terutama orang lelaki yang duduk berkubu di dalam parit tu, kalau kita baca kan Khandaq ni parit. Betul Khandaq parit? Ke bukan? Ke Ahzab? Oh, yang satu Khandaq parit. Ahzab? Oh, sama. Betul. Jangan bimbang, sama. Namanya berbeza. Sebab Ahzab gabungan daripada puak-puak luar ni. Quraisy lah bersatu semua, lebih kurang 10,000 serang tentera Islam di Madinah. Namanya Ahzab. Tu yang namanya dalam surah Ahzab tu kan. Yang kita duk takbir. Wa hazamal ahzab wahdah. Rupanya ada kaitan dengan Ahzab tu. Baca tuan-tuan, hebat ni kita ni. Itulah malam ni sejam pula tambah lagi, tak cukup ni. Sekejap lagi Jain semarah saya pula. Baik, apa pun nak cerita berkenaan dengan kisah ni, Qainuqa ni dia tak apa tu nama Yahudi tuan-tuan. Kalau kita bergaduh kan, sampai bergaduh teruk ni, apa yang kita keluar? Hang ni teruk, tak ada dah. Hang ni macam Yahudi. Tak pasal-pasal dia bangsa mana, tiba-tiba Yahudi. Sebab jahat tak ada dah di muka bumi ni. Betul tak? Sampai lah kan, cerita bahawa Yahudi ni tak sudah kan, berdamai, tak lagi bergaduh pula. Saya pergi Gaza tahun 2013. Lepas tu dia hantar pula serangan demi serangan. Memang tak selesai. Buatlah gencatan senjata perdamaian macam mana. Pok Yahudi ni memang sampai ke kiamat. Daripada zaman Nabi lagi banyak sampai kiamat. Macam tu lah. Baik, tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, ketika itu Ubadah bin Samit menyatakan pendirian bahawa aku tidak akan mengikut perikatan antara kaum aku ataupun keluarga aku dengan Yahudi tadi. Aku nak putuskan sebab aku menyerahkan diri aku dengan bai'ah tadi bersama dengan Rasulullah. Dia menyatakan. Tuan-tuan, surah Maidah ayat 56. Apa dia? Wa man yatawallallaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat tu Allah turunkan bertepatan dengan apa yang berlaku kepada Ubadah bin Samit. Apabila dia menyerahkan urusan Allah, urusan untuk dunia ini dan akhirat Allah dan Rasulnya, dan di antara orang Muslim yang menjadi pengikut atau penolong agama Allah ini, nescaya kelompok ini yang akan dimenangkan oleh Allah. Kita hari ini macam-macam kelompok. Faham tak faham sudah? Terutama saya lah kan. Saya ni orang Perlis. Di awal-awal lagi ustaz minta tauliah. Awal lagi saya pun alamak, tauliah wilayah saya ada, tauliah Selangor saya ada, tauliah Perlis saya ada. Perlis ni masuk Negeri Sembilan boleh? Tak apa tuan-tuan, kita ni khilaf sikit-sikit biasa. Cuma janganlah khilaf tu sampai kita nak bergaduh kan. Cuba tengok 4 mazhab tu kan, ada gaduh? Tak gaduh kan. Yang gaduh kita, dok kerja cari nak masalah je. Jadi betulkan balik. Baik tuan-tuan puan-puan sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Ubadah bin Samit menyatakan pendirian ni. Nak cerita tentang sahabat Nabi, betapa hebatnya dia. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Daripada 6 kerangka tadi, apa yang kita boleh buat? Pertama, asdaqu idza haddastum.
berkatalah membenarkan apa yang kamu kata. Asdaqu idza haddatstum. Betul tak? Membenarkan apa yang kamu cakap. Bercakap benar dengan membenarkan apa yang kita cakap sama ke tak sama? Bercakap benar dengan membenarkan apa yang kita cakap sama ke tak sama? Bercakap benar, satu lagi, membenarkan apa yang kita cakap. Bunyi macam nak sama. Cakap benar, benarkan apa yang kita cakap, sama je. Tahu? Dia sat setengah macam tak boleh. Nampak macam tak sama, tapi tak serupa. Ya? Cakap benar. Kita cakap benar ni hari ni, bahawa kita sebagai seorang Muslim, tak benar kan? Kita buat dosa lah. Orang yang buat dosa, dia masuk syurga. Masuk, Ustaz kata tadi, masuk juga di hujung, tapi kena melalui fasa hukuman-hukuman. Wallah'ayazubillah. Baik, inilah kita cakap benar. Sebab tu kita beriman, kita bercakap benar, kita percaya. Tapi bila dalam keadaan praktikal, kan, nak membenarkan apa yang kita cakap, susah ke senang? Susah. Sebab itulah yang disebut oleh Nabi ialah asdaqu idza haddatstum. Bila kamu cakap, kamu membenarkan apa yang kamu cakap. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah dulu masa saya mengaji dulu. Guru saya cakap, dia kata masa dia mengaji pondok, ada satu cerita. Kan ada satu kelompok jemaah ni yang selalu keluar kan, dia keluar buat kebaikan kan, jemaah ni kan. Jadi dia akan ada satu leader, ketua dia. Yang hak lain ni dia punya battalion dia akan ikut. Jadi dia punya ketua dia ataupun kita kata tok guru dia lah akan keluar. Kita kata dia akan pergi mengajak kebaikan ni. Jadi yang ahli kumpulan ni, dia akan keluar berjumpa dengan tok guru dia. Bila sampai tok guru dia ke satu tempat untuk mengumpulkan keseluruhan ahli jemaah ni, keluarlah di kalangan ahli-ahli kumpulan tadi daripada rumah. Salah satu rumah ni, anaknya masih kecil. Tiba-tiba datang seorang anak tu, dia budak. Bila tengok macam saya tadi nak keluar kan, anak saya seorang baru darjah 3, seorang lagi baru 3 tahun daripada bini nombor 1. Faham? Tak faham sudah? Okey. Tak apa, record live. Oh, Naya. Malam ni dia cari habis. Kunci rumah pula tak bawa. Pergi dah. Tak apa tuan-tuan. Baik. Apa yang berlaku ialah si budak dia bukan faham. Kan? Kita nak keluar rumah ni, nak pergi masjid ke, nak pergi, dia tengok, nak ikut baba, nak ikut. Dia nak ikut kita. So, si anak tadi, dia ikut si ayah tadi, nak ikut juga. Pegang kaki dan si ayah tadi tak boleh nak melepaskan. Ceritalah ayah nak keluar, nak pergi urusan untuk nak pergi menyampaikan agama. Dia tak faham. Nak menyampaikan agama, budak-budak tak faham. Kan? Apa yang dibuat oleh si lelaki tadi, disebut dekat anak dia, jangan ikut ayah. Nanti balik, ayah beli aiskrim. Beli manisan kan, benda-benda yang manis, beli gula-gula, beli aiskrim tadi. Budak ni dengar aiskrim, wow, best. Macam kita lah, orang tua-tua pun suka orang aiskrim kan. Pertama-tama kalau ada kenduri, ada tempat jual aiskrim kan. Hak tu kita common. Hak nanti lepas tu sebab aiskrim sedap teman-teman tengah hari. Baik, apa yang berlaku ialah bila jaminan itu diberi kepada budak tadi, dia seolah-olah menjanjilah kan, kalau tak ikut nanti ayah balik beli aiskrim. Oh, budak ni lompat, best. Tak apa, lepas tu keluarlah dia jumpa dengan tok guru dia. Dalam perjalanan tadi, tok guru dia terdengar perbualan tu. Dia pun tanya dengan ahli jemaah dia, betul ke apa yang kau sebut tadi? Kan? Apa yang kamu sebut tadi, kamu akan buat ke? Dia kata, wahai guru, tu sebagai helah je lah. Kan? Nak lepaskan si anak tadi untuk ikut. Kata guru tu, sekali kamu menipu, kamu akan menipu buat kali yang kedua. Sebab pintu tipu tu dah terbuka. So, kali pertama dia tipu, kali kedua dia akan terus menipu. Mana tidaknya, bila balik daripada buat kerja ni, dia bukan tentu macam kita dah janji lepas Isyak selesai. Ni tiba-tiba Ustaz Nabil ajak sampai pukul 10. Tu tak plus makan lagi. Ada nak ajak makan lagi. Ajak makan saya balik pukul 12 pula dah ni. Kan, dah lah pagi tadi saya bangun lepas subuh, kuliah atas gerek pula dah. Atas basikal. Kan? Ride tadi naik dengan kawan-kawan dekat Putrajaya saja, seronok je kan.
Tak apa, malam ni yang penting kita kongsi. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, balik dah malam. Anak tadi macam anak kita lah. Kalau ada cucu-cucu kan, pukul 9, 10 lena dah kan. Lena pula dah, tidur dah kan. Silap guna bahasa utara. Orang ni 9 faham kan? 9 faham. Okey. Anak-anak kecil kita mungkin tertidur dah. Macam tu juga si anak tadi. Dia balik rumah, masuk-masuk je lah. Kadang kita pun pintu jenis kayu, kadang grill tak bubur minyak kan, buka. Budak tadi tambah-tambah pula kalau lantai kita ni lantai kayu kan, bunyi. Dia tahu daripada tengah lena tu boleh bangkit pula dah, boleh tersedar. Kan, bangun daripada tidur tu. Sebab dalam mimpi pun terbawa-bawa aiskrim tadi. Ni janji kita, betul tak? Kalau kita perasan masa kecil-kecil dulu, apa yang mak ayah kita sebut sampai tidur. Macam saya dulu kan, saya duduk Perlis, mak ayah saya beritahu, InsyaAllah hujung tahun kita pergi Kuala Lumpur. Terbayang bangunan tinggi-tinggi. Tak nampak lah KLCC pun mana lagi masa tu kan. Dekat menara apa, Maybank ke masa tu. Dengan tabung haji. Seronoknya pergi Kuala Lumpur. Padahal tu hujung tahun. Nampak? Dia punya imajinasi sampai lah dia bawa dalam mimpi tu. Budak tadi pun sama. Bangun-bangun budak tadi minta aiskrim. Apa yang akan kita jawab kalau kita waktu tu jadi ayah kepada budak tadi? Kita jawab apa? Itu jawapan tuan-tuan, macam pernah buat. Selesai. Minta maaf. Gurau je. Bukan, kita tengok dialog drama tu Ustaz. Ya, dialog drama. Kita akan jawab, kedai tutup, mana buka dah ni pukul 12. Tutup ni kan. Bayangkan kalau budak-budak tu di zaman kita lah ni, ayah, papa, daddy, 7-Eleven bukan 24 jam. Apa jawapan kita yang seterusnya? PKP. Nampak? Macam seolah-olah dah ada rancang lah jawapan demi jawapan. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang berlaku saya sebut tadi, secara spontan sedar tak kita sedang menipu lagi? Susah untuk kita menganggap, ya Allah anak, minta maaf ayah balik lewat tak sempat beli. Kenapa kita tak boleh sebut itu? Nampak tak? Sekali kita tipu, kita akan tipu buat kali yang kedua. Betul tak? Kata benar ni susah tak? Berkata benar susah. Nak membenarkan apa yang kita kata lagi susah. Sebab itulah sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut jaminan ni bukan mudah, tapi boleh buat, mudahlah kita dapat syurga. Sebab tu saya baca dalam satu artikel ketika saya duduk di Mesir, dalam surat khabar namanya Al-Ahram. Dia ada banyak. Salah satu Al-Azhar, Al-Ahram. Macam kita lah, Utusan Malaysia, Berita Harian kan. Salah satu surat khabar Al-Ahram. Artikel daripada seorang wartawan tu ditulis, kenapa Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasang? Rupanya untuk menyempurnakan kehidupan. Yalah, Allah cipta kita lelaki, ada perempuan kan. Allah cipta malam, ada siang. Allah cipta lautan, ada gunung ganang. Allah ciptakan bumi, ada bulan, ada matahari di gabungan. Tengok pula fizikal kita. Allah cipta mata, ada kiri dan kanan. Allah cipta telinga, kiri dan kanan pasang. Allah cipta tangan, kiri dan kanan. Tapi kenapa Allah ciptakan satu anggota dan panca indera itu hanya satu? Iaitu panca indera yang besar. Kan kita ada panca indera, ada 5 kan. Salah satu panca indera besar tu, kenapa Allah cipta satu? Allah tak cipta berpasang-pasang. Ya, mulut. Bayangkan kalau mulut kita dua. Hang nak pergi mana? Aku tak tahu. Tak payah sembang orang lain lah. Kita lah. Kita. Popeh. Asyiklah Allah cipta satu je mulut. Sebab daripada mulut ni lah akan keluar sama ada benda yang benar wa imma benda sebaliknya. Kalau kita orang beriman, kita akan cakap benar. Kalau kita yang sebaliknya, wal'ayazubillah. Sebab tu kadang-kadang petang Melayu sebut apa kan? Lidah apa? Jangan sebut kan? Kita lidah satu je. Bukan lidah tu. Nampak tak tuan-tuan perempuan sahabat saya? Pertama pun dah susah, tapi tak apa. Kita boleh lagi sebab kita masih ada ruang. Kalau kita salah di hari yang lalu, mudah-mudahan di masa akan datang proses untuk kita tambah baik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua iaitu wa'aufu idza wa'adtum. Tunaikan apa yang telah kamu janji. Sahabat-sahabat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, banyak ada janji kita yang belum ditunaikan? Banyak kan?
Hanya kita dengan Allah yang tahu. Tak payah cerita ke orang. Banyak. Terutama ketika kita nak terima pasangan, kan kita berjanji nak jaga seia sekata, konon-konon lah. Sakit tak apa, abang jaga. Ayang sakit, abang jaga ayang. Abang sakit, ayang tak payah jaga, abang jaga sendiri. Tu, sampai tahap tu. Jadi Syahrul Khan dulu masa bercinta dah ni, masa sakit, abang sakit lutut pula dah. Sakit lutut ni bang. Sakit lutut. Boh minyak. Amboi, aku juga. Lah ni marah. Dulu sakit kat mana ya? Oh jangan. Tak apa abang ambil ya. Dulu masa bercinta apa saja sanggup buat. Dah berkahwin ni anak 2 3 tak apa lagi. Anak tu berderet tu kan. Suruh anak sulung. Mana lu? Awak ni. Mak sakit lutut pula dah. Buat apa orang sakit ni? Marah pula lagi. Kawan tu dah stres. Sakit bertambah stres. Nampak kita tuan-tuan. Macam mana dengan janji tu baru dengan isteri, dengan anak-anak, dengan Allah Ta'ala yang ketika dalam alam roh kan, dalam Quran kan kita sebut kan bala syahidna kan kita sebut dalam alam roh, kita sebut bahawa kita telah menaik saksi tak ada Tuhan yang akan kita sembah iaitu Allah. Tapi bila kita berada di muka bumi, yang kita nampak wala'yazubillah bimbang. Ini satu ujian pada kita. Baik, tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebut tentang janji. Ada satu kisah, seorang lelaki nak pergi menunaikan haji daripada satu kawasan yang jauh. Diceritakan oleh guru kami daripada waktu tu dia sahibul samahah Datuk Seri Mufti Wilayah, sekarang ni dia adalah Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia cerita kepada kami, ada seorang lelaki nak pergi buat haji daripada kawasan rumah dia yang jauh. Dia bawa duit yang banyak, nilainya 1,000 dinar. 1,000 dinar kalau kita nak dinisbahkan sekarang ni puluhan ribu. Perjalanan jauh, dia nak pergi buat haji. Sampai di kota Mekah, kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi Mekah kita buat haji ataupun umrah, duit tu kita tak tahu mana. Tak mau cerita lagi, dia tahu Ustaz. Maksudnya duit bersama kita, betul? Tapi kalau kita nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji terutamanya, sebab dia duduk di Arafah, kemudian kita akan duduk di Mina, bermalam sekejap ataupun bermabit sekejap di Muzdalifah, kemudian kita duduk di Mina. Takkan nak bawa duit lagi, bukan nak dia apa sangat. Duit tinggal di hotel. Itu istilah kita. Orang ni bila sampai di Mekah nak buat urusan haji, dia tak bolehlah nak bawa duit dia. Jadi dia terpaksa cari orang yang boleh dipercayai, terutama orang yang duduk di Mekah, untuk jaga sekejap duit dia, jadi banker. Apa jadi, aku akan cari balik. Allah lorongkan kepada dia bertemu dengan seorang pemuda yang dia yakin dengan keikhlasan dan juga siqahnya, kepercayaan tadi. Dia bagi 1,000 dinar, tolong simpan sekejap boleh? Aku nak selesaikan urusan haji, lepas selesai aku akan ambil balik. Tak apa. Apa jadi, jumpa aku. Aku ada di sini, rumah dia. Memang rumah dia dan dia tahu. Okey. Percaya 100% kerana Allah. Selesai urusan haji, dia balik main rumah tadi, dia pun ketuk pintu. Yang buka pintu bukan pemuda tadi, itu bukan orang lelaki tadi, tapi yang buka pintu adalah orang yang lebih muda daripada lelaki tadi. Bila dia tanya, rupanya itu adalah anak kepada si Fulan. Dan anak tadi sebut, bila dia tanya mana si Fulan tadi, itu adalah ayah aku, yang mana ayah aku baru saja meninggal dunia. Dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia terus tanya, ada tak apa-apa peninggalan daripada ayah kamu berkenaan dengan apa yang telah aku tinggalkan? Dia kata, minta maaf tuan, saya tak ada apa-apa maklumat daripada ayah ke saya. Tak ada apa-apa. Cuba tanya tu ahli keluarga yang lain. Mungkin isteri dia kan, mungkin mak kamu ke apa yang tahu. Tanya seluruh ahli keluarga, semua kata tak tahu apa-apa. Sahabat rahimakumullah sekalian, bayangkan 1,000 dinar bagi kawan ni jaga, kawan ni pula meninggal, duit tak tahu nak balik macam mana. Apa yang berlaku? Dia minta pada Allah, berdoa banyak-banyak. Dia patah balik, duduk di Masjidil Haram, duduk di dalam kawasan Kaabah tu, bermunajat pada Allah, selalu minta pada Allah, minta dan minta. Sehinggalah datang kepada dia seorang ulama, nampak kepada dia menangis dan sebagainya. Dia tanya kepada kawan tu, wahai si Fulan, apa pasal kamu ni? Nampak macam tak betul. Dia pun ceritalah kisah daripada awal sampai akhir. Maka si ulama ataupun orang alim ini, dia sebut kepada si Fulan tadi, lelaki tadi, beginilah. Malam ni, tengah malam, ketika orang dah tak berapa nak ramai, kamu datang ke kawasan Perigi Zamzam. Ya?
kamu sebut nama kawan tadi. Sebut 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada sahutan, berarti dia tidak digolongkan di kalangan ahli syurga. Oh, dia kata tak apa kalau begitu malam ni aku mai, InsyaAllah. Sebab dia nak ambil duit je. Yang penting dia jawab, aku nak tahu kat mana duit tu. Malam tu dia datang ke kawasan perigi Zamzam. Dia pun menyebut nama si Fulan. Wahai Fulan bin Fulan. Tak ada. Wahai Fulan bin Fulan. Kali kedua tak ada. Wahai Fulan bin Fulan. Kali ketiga tak ada. Terus dia fikir, takkan dia dah menzalimi akan duit aku? Takkan dia telah menggunakan duit aku untuk kepentingannya? Terus jadi macam tu. Sebab dia kata tadi, kalau tak ada suara yang menyahut panggilan suara tadi, berarti dia bukan di kalangan ahli syurga. Baliklah dia, mohonlah pada Allah tak petunjuk. Esoknya bertemu lagi dengan orang alim yang sama. Kemudian dia tanya, macam mana semalam? Minta maaf lah Puan, saya tak dapat apa-apa. Beginilah, saya ada satu lagi jalan yang kedua. Kamu kena pergi ke satu kawasan dan kamu akan jumpa satu perigi yang namanya perigi Barhut. Yang mana perigi ini sama je macam perigi Zamzam, cuma kamu sebut macam mana kamu sebut tadi. Cuma saya nak pesan pada kamu, kalaulah dia menyahut, berarti dia berada di kalangan ahli neraka. Dia pun pergilah ke kawasan perigi Barhut, dan pada tengah malam itu dia pun menyebut nama si Fulan bin si Fulan. Wahai si Fulan bin si Fulan. Tiba-tiba dengar daripada kejauhan seakan-akan orang menyahut. Dia pun panggil sekali, adakah engkau wahai Fulan bin Fulan? Kawan tu jawab, ya, ini adalah aku. Tuan-tuan, apa soalan dia tanya? Di mana duit aku? Dia tak tanya pasal apa hang duk ni dah. Sebab dia tanya duit dia. Macam kita lah, mana duit tu? Hutang aku banyak. Dia kan cakap, hang sakit ke tak banyak duit ni? Hang tak ada kerja ke? Hang kena resign ke? Dia tak tanya tu. Dia tanya duit aku bila banyak. Macam tu kita apa kan? Si Fulan ni pun tanya, lelaki pun tanya macam tu. Duit aku hentak mana? Si Fulan yang meninggal itu cerita bahawa duit engkau aku ada simpan di belakang rumah aku, ada satu pokok besar. Di belakang pokok besar aku telah korek, aku telah gali, aku telah sedalam-dalam mungkin, dan aku letakkan duit kamu dan aku tak usik. Hatta isteri, anak-anak, siapa sahaja menjadi kawan karib aku tak cerita siapa-siapa, sebab ini adalah benda yang telah diberikan amanah kepada aku. Sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku, dia percaya. Cuma dia pelik, kenapa kau duduk dalam neraka? Kawan tu sebut, aku ada sahabat, aku ada adik-beradik yang mana ketika aku hidup, aku mengabaikan tugas sebagai adik-beradik, yang mana dia hidup dengan keluarganya yang sebatang kara, dengan keadaan kehidupan kemiskinan dan kepapaan, dan aku dalam keadaan kemewahan. Allah mengazab aku sebab aku tinggalkan, aku putuskan hubungan silaturahim. Sahabat rahmati Allah sekalian, ni jaminan syurga ni kita nak ni. Perkara kedua, perkara ketiga hampir sama. Satu, janji kena tunai. Yang kedua, amanah kena laksana. Sejauh mana pun, semampu mungkin, bila diberikan amanah, kena buat, kena cuba. Tampak tadi, lelaki pemuda tadi, nilai amanah yang diberikan kepada dia dengan nilai 1000 dinar. Dia buat apa? Simpan dan tak bagi tahu siapa-siapa. Kita hari ni cerita dalam WhatsApp, keluar dah dalam grup kita. Tak dan lagi nak keluar berita, keluar dulu dalam grup WhatsApp. Sahih tak sahih belum boleh tahu lagi. Ustaz Nabil berkahwin lagi. Contoh, Ustaz Nabil, yang macam ceramah tu ke? Kan. Laju tu. Tak pasal-pasal. Rupanya dia berkahwin, dia kahwinkan pokok. Kahwin lagi, kahwinkan pokok lagi. Pokok tu tertinggal. Kan kahwin pokok. Kadang-kadang kita cepat sangat. Tuan-tuan, perempuan, tengok Nabi nak pesan kepada kita jaminan ini untuk dapat syurga. Maka amanah yang diberikan kepada lelaki tadi, buat. Yang ketiga, janji. Sahabat rahimakumullah sekalian, tentang janji, saya nak bawa satu kisah. Kisah ni sahih dalam riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan sebagainya. Kedudukannya sahih, yang mana disebut oleh Nabi SAW. Saya nak baca panjang. Dalam riwayat ni panjang. Saya tengok panjang. Inna rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu alfa dinar faqala i'tuni bisyuhada'i ushhiduhum faqala kafa billahi wakila kafa billahi syahida. Seorang lelaki daripada Bani Israel, cerita ni benar, tuan-tuan buku baca, antara cerita pelik tetapi benar.
seorang lelaki daripada Bani Israel nak pinjam duit 1000 dinar. Tanyalah di kalangan Bani Israel, siapa yang boleh bagi kepada aku? Jumpa orang ni tak dapat, jumpa orang ni tak dapat. Yalah, nilai yang banyak. Tiba-tiba dia pergi merantau jauh daripada kawasan tu, berjumpa dengan seorang lelaki yang mana dia terpaksa merentasi satu lautan, sebab disebut sendiri sebagai bahru. Kalau nahru sungai, bahru lautan. Maksudnya dia melalui satu kawasan jauh daripada rumah dia dan berjumpa dengan lelaki tadi. Lelaki tadi dia boleh bagi. Cuma aku nak tanya kepada kamu, dia tanya, ituni bisyuhada'i ushhiduhum. Bagi kepada aku jaminan siapa yang menjadi saksi. Jawab dia, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Sebab dia bukan ada siapa, dia seorang. Kalau tak apa, dia pun tanya lagi, fa'tini bil kafil. Berikan kepada aku jaminan pula. Kalau kamu hilang ke, kamu tak tahu mana, siapa yang boleh jamin kamu? Dia sebut apa? Kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil aku ataupun sebagai penjamin aku. Tuan-tuan, orang beriman dia percaya. Kita hari ni bukanlah tak beriman. Sebab ustaz nak pinjam 1000. Hang kerja mana? Mak ayah orang mana? Tanya habis tu. Main IC nak photostat. Oh, kan. Kita orang ni kan nakkan kesahan. Ya, betul, tak apa. Sekarang ni perlu, bukan tak perlu, jangan. Tak apa, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Lega. Wa kafa billahi syahid. Nabi sebut itu ni. Orang pun pegang pegangan ni. Ya? Sebab mereka beriman tahap jauh berbeza daripada kita. Apa yang berlaku? Kawan tu bagi. Dengan tempoh masa yang ditetapkan, dia akan pulangkan balik 1000 dinar. Ditakdirkan Allah ketika dia nak pulangkan, sebab dia diceritakan dalam hadis ni, dia cuba juga cari cukup dengan nilai tadi sebab dah berjanji nak pulangkan balik. Tiba-tiba daripada tempat dia nak sampai ke kawasan rumah lelaki tadi, kawasan ni jauh, tak jumpa kapal atau sampan. As-safinah, tak jumpa kapal ataupun sampan nak pergi melalui lautan yang dalam tadi, tak jumpa. Bayangkan hari itu adalah hari terakhir yang dia terpaksa bagi pulangan nilai 1000 tadi yang dipinjam. Tapi tak ada kapal, tak ada sampan. Macam mana nak buat? Datang idea kepada dia bila dia tengok ada satu batang kayu. Dia tebuk batang kayu, dia masukkan duit 1000 dinar dalam tu, dia masukkan sekeping nota, tulis kata duit ni daripada dia, dan dia pulangkan balik, dia letak dalam tu. Sebab dia yakin kalau ini yang dia sebut tentang wakafa billahi syahida, wakafa billahi wakila, nescaya Allah akan sampaikan harta ini kepada orang yang bagi hutang tadi. Sampai tahap tu dia punya iman dia, kepercayaan dia. Dia hanyutkan di dalam lautan tadi, dan apa yang berlaku? Lelaki tadi dah janji, dia pun mainlah dekat hujung tepi sungai, tepi pantai. Mana tak jumpa orang, tak main pun, tak nampak sampan, tak nampak kapal pun. Yalah, kau tu tak boleh main. Dah nak balik dah, lama sangat tunggu ni. Nak balik, nak pulang kan. Tiba-tiba dia nampak batang kayu. Oh, hanyut pula batang kayu ni. Yalah, kayu api rumah aku pun dah habis. Ambil buat balik lah kayu ni. Heret pula lah. Angkut bawa balik. Kan? Bawa lah bersama-sama dengan dia sampai ke rumah. Ambil kapak, pukul belah beberapa sisi. Tiba-tiba daripada dalam tu keluar duit. Terkejut dia, main mana duit ni? Rupanya nampak sekeping nota, dan dia baca nota tadi. Ditakdirkan Allah, selang beberapa ketika lelaki tadi mampu untuk sampai ke sini, dan dalam keadaan serba salah, diminta maaf kepada lelaki tadi. Takut-takut dia tak mampu untuk tunaikan permintaan. Cuma dia kata, ada tak kamu buat sesuatu? Dia kata, aku telah menyerahkan urusan ini dengan Allah melalui batang kayu tadi. Dia kata, sesungguhnya Allah yang menjadi wakil kamu, Allah yang menjadi saksi kamu, duit kamu sampai dengan selamat dekat aku. Tuan, kan? Jangan buat begitu pula kat saya nanti. Ustaz nak pinjam 1000, memang tak ada kertas negeri, nak hantar kat mana? By post takut sampai ke sampul surat je, isi hilang kan? Kalau bank in tak apa, saya terima. Bank in lebih sikit lah, kan? Okey, baik tuan-tuan dan puan. Baik, apa yang berlaku saya nak sebut pukul 9 dah. Kita rahsiakan sikit. Maksudnya orang yang berjanji, bila dia meletakkan janji, tolong laksana kita ni. Baik, yang kelima, yang keempat, wahfazu furujakum, jaga kemaluan kamu. Tuan-tuan dan puan, maksud kemaluan ini umum, yang kita faham anu itulah. Tetapi dalam konteks syariah, iaitu aurat.
Aurat yang membawa maksud bukan hanya sekadar had ataupun kita katakan tempat yang dibenarkan untuk kita pakai pakaian untuk mengelakkan daripada boleh membatalkan ataupun boleh menyusahkan kita daripada ibadat, tapi dalam masa sama ia juga menjaga maruah kita. Tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab bila sebut menjaga kemaluan, saya nak pesan, bukan bila sebut kemaluan ni kita akan pandang perempuan. Mak sebutlah lelaki pun ada juga. Tuan-tuan pernah tengok masa beraya 2016 ke 2015 yang jubah sado? Kalau perasan lah, ada orang jual jubah sado. Saya tengok terkejut. Jubah belah sini, orang pakai sado pakai, nampak berketui, lepas tu dia angkat tung. Hak lain tak nampak lagi berketui. Sebab kan dia faham betul pula lah. Dia ada objek yang timbul. Boleh menimbulkan syahwat kepada orang yang memandang. Sebab jangan fikir sekarang ni bukan perempuan tengok lelaki berkenan, lelaki tengok perempuan berkenan saja. Kan? Lelaki tengok lelaki pun boleh berkenan. Lelaki berbahaya. Kami di JAKIM, kita turun bersama dengan sahabat-sahabat kita yang transgender ni kan, yang nak berubah, masya-Allah. Saya kagum walaupun ialah fasa mereka diuji dengan keadaan mereka hidup dalam jahiliah tu, tapi mereka mengaku bahawa itu kesalahan dan mereka nak balik kepada fitrah. Cuma kadang-kadang tak ada sokongan. Bila kita JAKIM, kita buat secara tertutup. Lain daripada ustaz yang bergerak secara jahtu kan. Maksudnya dia berjumpa orang masuk dalam Facebook, tengok dalam YouTube. Kita JAKIM, kita tak buat macam tu. Kita buat secara tertutup sebab kita nak jaga dia punya maruah dia, nak juga dari sudut orang yang menyokong. Bayangkan saya ceramah ni, kita ceramah, Ustaz Nabil ceramah kan, depan kita ni semua transgender. Comel. Ni tak apalah jantan betul tulis. Kok lu tulen bang? Lu depan kita ni, kita duk ceramah. Kita ceramah. Dalam hati, ya Allah, aku nak cakap macam mana ni? Lepas tu, tak boleh jadi. Sebab kita dah riki daripada kawan-kawan. Dia kata, ustaz kena guna bahasa nampak macam kasar. Jangan, ya boleh. Tak mau. Sebab mereka ni kita kena tunjuk jantan. Dia pun dah jadi macam tu. Tak apalah, saya cerita. Lepas habis kita pun tanya, okey, ada soalan apa-apa sahabat-sahabat semua? Boleh tanya saya. Main seorang tu duduk sini. Kursi masa tu, kursi sofa. Duduk kat tangan saya. Ustaz, ada soalan. Kita pun geli geleman pun ada. Seram sejuk pun aku ada ni. Tapi layankan aja kan. Sebab orang ni dia pun sebut, Ustaz handsome sangat lah. Saya kata, api dah aku ni. Tak apalah, sembang. Itu tak apa lagi. Masa sembahyang, Ustaz, boleh tak kami pakai telekung? Cuba jawab, Ustaz. Boleh tak dia pun nak pakai telekung? Jenuh kot lah, tak apa tanya Ustaz Zaini lah. Bayangkan nak pakai telekung. Kita pun pakai lah. Apa pun tak apa, janji tutup aurat. Kasih Ustaz. Duduk satu soh dengan kita. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun angkat Allahu Akbar. Sahabat saya jadi imam, saya duduk belakang kan. Kita nak bersama dengan mereka. Tengok Allahu Akbar. Bayangkan ni, sebelah ni, telekung. Angkat takbir, bini aku duduk belakang. Sepanjang kahwin ni, tak ada lagi lah yang pakai telekung mayang sama selarang dengan kita ni. Dia pun, Allah. Lembutnya. Tu, hak ni, hak bawah ni. Masa duduk pula, Allah. Kan kita duduk atas kaki orang. Dia duduk, awak lembut sangat lah. Tak khusyuk. Ni nak cerita pagi ni ujian tuan-tuan. Ni dalam keadaan wafadhu furujakum ni, jaga kemaluan, bukan jaga maruah kita. Tapi bagus depa, walaupun macam tu, ramai di kalangan mereka yang berani ke depan dah sekarang. Bawa kawan-kawan yang dulunya memang hidup dalam kegelapan, tapi banyak yang dah berubah. Mudah-mudahan yang berubah tu macam kita cerita Bang Jad kita tu lah Ya, saya hidup di ceramah kat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, HQ dekat Putrajaya tu. Dia tunjuk, Ustaz ni nama Muhammad Sajjad, tak rambut belah tengah lagi. Comel juga dulu. Lah ni tengok dia buat macam mana. Tak apalah, kita doa mudah-mudahan keresahan, kegelisahan jiwa tu sebab tak ada ruh. Dia hilang ruh. Macam kita lah, kita bila tak makan, dia macam geletak Parkinson.
Kan, tiba-tiba ada kambing golek. Oh, lega. Tak faham sudah. Okey. 2 kali dah pulang ni. Baik, tu yang keempat. Yang kelima, waghaddu absarakum, tundukkan pandangan. Tuan-tuan, ada satu kisah dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul daripada Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dia karang berkenaan dengan satu ulama yang namanya Hasan Al-Basri. Tuan-tuan pernah dengar nama ni kan? Hebat, seorang ahli sufi, seorang ulama besar. Apa yang berlaku ialah dia seorang pemuda yang handsome, yang kacak. Ramai perempuan yang tertarik dengan dia, tapi dia tak berapa nak layan sangat. Satu ketika dia tertarik dengan seorang perempuan yang memakai purdah. Dia kerana matanya yang cantik dan lawa, dia ikut perempuan tadi. Perempuan tadi perasan. Dia kata, kenapa tuan ikut saya? Saya kata, saya suka untuk melihat awak. Kenapa tuan suka melihat saya? Saya suka untuk melihat mata awak yang cantik. Oh, kerana mata saya je yang cantik. Tak apa, tuan tunggu di sini. Selang masa dan ketika, tiba-tiba dikirimkan kepada dia oleh pembantu kepada perempuan tadi satu dulang yang ditutup. Bila dia buka, rupanya 2 biji mata perempuan tadi dikirimkan kepada dia kerana dengan tertarik dengan mata yang cantik daripada seorang wanita. Terus dia beristighfar dan bertaubat atas apa yang berlaku. Waktu kita nak sebut waghaddu absarakum, mata ni boleh jadi panahan syaitan kalau lama-lama pandang. Kalau sekali itu rezeki. Kata kita lama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Sambung pula. Kan hak lalu depan kita kan. Ustaz kata sekali saja tak apa, 2 kali dosa neraka. Tu kita. Tuan-tuan, betulkan balik. Baik, yang terakhir iaitu waqufu aydiyakum. Cegah tangan kamu atau kawal tangan kamu. Dulu dinisbahkan dengan tangan ni membunuh, bergaduh sebagainya. Hari ni dengan tangan pun boleh bergaduh. Sebab ni. Betul? Buat masuk sikit dalam tu. Aku duk rasa dah Cik Limah ni memang macam ni. Pum, dalam grup Facebook. Cik Limah mana? Orang tambah bawah. Alah Limah yang bawah tu. Wah, ada pula. Dia tekan dekat membawang, dia menyambal, dia menyotong, bawah semua. Ada macam-macam. Sahabat-sahabat rahmatullah sekalian. Kerana apa? Tangan. Kita tak perlu bergaduh pun, kita tak perlu nak membunuh. Tapi tangan ni yang kita corek boleh membunuh emosi dan kadang-kadang boleh membunuh atau boleh meretakkan hubungan silaturahmi. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, saya cukuplah 6 yang saya sebut tadi dalam hadis Nabi tadi berkenaan dengan jaminan syurga. Saya minta maaf terlajak sikit, tak apa, lepas ni minta maaf banyak-banyak. Saya cuba mat awal pukul 5 saya sampai, insya-Allah 5 sampai ni pukul 7 jangkaannya. Kalau pagi lagi lah, kalau tak pagi tak, kita tunggu akan datang lah. Tak apa, saya orang panggil, insya-Allah. Selalunya Ustaz Tahir panggil saya. Bersenang tahun dah tak jumpa Ustaz Tahir ni. Jumpa dekat geng Felda. Rupanya Ustaz Tahir duduk sini rupanya. Rezeki, tak apa. Yang penting ada rezeki, kita akan jumpa di lain masa, di lain ketika nanti. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada kata-kata saya pertama berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau tak betul ataupun ada kesilapan fakta, kita sama-sama bantu. Biasa manusia. Pertama-tama macam record ataupun kita live ni, dia kena orang kod kat mana salah tu, dia kerja nak hantam je, kita betulkan balik. Yang keduanya, kadang-kadang manusia biasalah, saya sebut bahasa saya, dia punya lahjah sebutan tu kan, kadang-kadang orang dengar tak sedap pun terasa hati, saya minta maaf. Cuba tuan-tuan bayang saya lah ni dengan saya masuk TV, sama tak sama? Tak sama kan? Sebab TV saya kena, tuan-tuan, sebab kita pernah sama dengan macam TV satu. Saya jaga. Tak belasah macam ni. Saya belasah juga. Walaupun live Facebook. Tak apa, bukan belasah apa. Saya sebut tadi lah. Tazkirah ni peringatan. Bukan senang orang nak tadah telinga. Kena ketuk kepala. Tepuk. Kan? Tak apa, kita ambil peringatan. Dan yang ketiga, kalau benda ni baik, tuan-tuan jadikan sebagai satu pedoman. Ceritakan kepada orang lain. Kalau tak baik ataupun ada kekurangan, jadikan sebagai sepadan. Mudah-mudahan di masa akan datang kita boleh tambah baik untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi di penghujung ni saya minta maaf banyak-banyak atas satu pelewatan. Saya minta maaf, jangan rasa macam bersalah sangat kan. Tapi tak apalah, ada rezeki kita main lagi lah. Saya qada balik lah selang waktu akan datang mungkin lepas PKP nanti kan, insya-Allah. Dan yang seterusnya, kita doakan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini Allah mengizinkan kepada kita untuk bertemu, sama ada di laman syurga Allah nanti macam ni, ataupun di laman syurga Firdausi nanti.
insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.